Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizi Azaman dalam Awani Pagi. Seperti biasa di Awani Pagi kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Begitu juga dengan berita-berita yang menjadi tumpuan di Dada-Dada Akhbar tempatan pada hari ini. Hari ini 3 Januari 2021, 3 hari sudah kita membuka lembaran baru 2021. Semestinya tahun ini merupakan tahun kepada pemulihan kepada kesihatan dan juga pemulihan kepada ekonomi negara kita, Fizi. Ya, betul tu. Dan hari ini juga adalah hari yang istimewa untuk kita di Awani Pagi dan juga individu bernama Syazwani kerana beliau akan menjadi sebahagian daripada pasukan pagi Awani untuk membawakan kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara. Sekaligus ini akan membantu menguatkan lagi dan juga memantapkan lagi pasukan pagi. Kami perkenalkan Syazwani yang sebelum ini berada pada pasukan yang lain, tapi sama-sama kami menggambling tenaga untuk memastikan bahawa segala berita yang mahu disampaikan kepada anda dan anda tidak terlepas butiran sedikit pun berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga tempatan. Selamat datang Syazwani. Selamat datang Syazwani. Perasaan dan mungkin teruskan kepada apa berita pada hari ini, Syazwani. Baik, saya kira masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru dan mungkin sedikit janggal untuk bersiaran pada waktu pagi, tetapi ini adalah cabaran sempena tahun baru dan kita menyahut cabaran ini untuk bersama-sama memeriahkan lagi Awani Pagi. Dan kita akan teruskan dengan paparan utama di Dada Akhbar Berita Tempatan, di mana kita mulakan dengan New Straits Times, di mana hari ini hari Ahad. Jadi ia adalah New Sunday Times. Ini adalah perkongsian paper hari ini yang bertajuk muka depannya bertajuk A Shot in the Arm, masih lagi berkenaan COVID-19, di mana the first phase of COVID-19 vaccinations for 1 million Malaysian prioritizing frontliners and other high-risk groups will be rolled out next month, followed by a second phase in April or May. This provides some hope against the continuing rise in daily cases. Ini adalah paparan utama NST hari ini, masih lagi berkenaan vaksin COVID-19. Seterusnya adalah di Berita Harian. Berita Harian hari ini juga memaparkan perkara yang sama, perhatian yang sama diberikan, iaitu COVID-19 yang mana sejuta rakyat divaksin bulan depan, Februari. Vaksin COVID-19 fasa pertama akan mula diagih dan disuntik secara percuma kira-kira kepada 1 juta rakyat negara ini bermula bulan depan. Petugas Bersiharapan akan didahulukan menerima suntikan dos vaksin Pfizer-BioNTech, diikuti golongan rentan dengan kerajaan menyasarkan pelan imunisasi kebangsaan COVID-19 negara akan meliputi 80% populasi atau 26 juta rakyat Malaysia ini. Itu antara paparan yang menarik perhatian di muka hadapan Berita Harian yang mana kalau kita tahu seperti di kebanyakan negara-negara lain juga di India baru awal pagi tadi laporan daripada Reuters mengesahkan bahawa ada program ujian percubaan dilakukan di negara itu untuk memastikan bahawa program vaksinasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh mereka sejurus selepas vaksin Pfizer atau AstraZeneca diluluskan secara kecemasan di negeri itu, ia akan dilancarkan secara baik. Dan sekarang ini mereka sedang menguji sistem kemasukan data vaksin. Kemudian kita ada juga sistem logistiknya, pengangkutannya, bagaimana mereka sedang mengujinya pada hari Sabtu iaitu semalam, dan untuk memastikan bahawa tahap kesiapsiagaan apabila program vaksinasi itu dilancarkan akan terus berjalan dengan baik dan juga tiada sebarang masalah. Dalam masa yang sama, dua akhbar tempatan ini meng-highlightkan ataupun memberi penekanan kepada isu pengagihan vaksin pada tahun ini, di mana satu lagi akhbar tempatan iaitu The Star ataupun Sunday Star sendiri masih lagi mengetengahkan isu mengenai COVID-19. Kali ini mereka menaikkan isu yang berbeza, iaitu melihat kepada clinical waste, dan di mana apa katanya, we need more facilities to handle the 20% spike in clinical waste generated in Malaysia by the pandemic, says the Department of Environment. The other problem is disposable face masks, which are not considered clinical waste. There are calls for them to be declared hazardous materials and for strict enforcement against indiscriminate dumping in public areas. Kita melihat juga kepada isu pembuangan face mask ataupun pelitup muka ini di merata-merata tempat. Ada yang mengambil ataupun ada individu yang mengambil inisiatif sendiri mengutip segala face mask ini dan jadikan sebagai satu ikon
ataupun dijadikan sebagai dikumpul-kumpulkan banyak, digumpal-gumpalkan dan dijadikan sebagai satu ikon ini, dan dia sebagai pemberi semangat kepada orang semua. Ini adalah face mask yang jika anda buang, ia sukar untuk dihapuskan, dan itu kita melihat kepada clinical waste yang berlaku ketika pandemik COVID-19 ini. Dan sangat menarik Hafizi, apabila Hafizi tekankan berkenaan dengan pelitup muka dibuang rata-rata. Kalau Syazwani dan juga Hafizi nak tahu, sebenarnya di Korea Selatan baru-baru ini bulan lepas seorang pelajar jurusan orang panggil apa, fashion, jurusan fashion telah pun mengumpul lebih kurang puluhan ribu face mask. Kemudian dia jadikan face mask itu sebagai kerusi ataupun bangku kecil. Kerusi-kerusi itu macam dikitar semula. Dan dah terpakai ke apa? Dah, dia belum dikomersialkan, tetapi pelajar ni jurusan fashion ini dia dalam tahun akhir dia dapat idea itu pada awalnya, dan awalnya dia kumpulkan face mask tu di universitinya, dia letakkan kotak di sekitar universitinya, kemudian orang ramai boleh, yang mana dia tak pakai dah boleh letak di situ. Dan apabila mendengar idea ini, ada satu kilang ni, dia buat face mask dekat Korea, tapi face mask tu rosak. Jadi dia dermakan face mask ni kepada pelajar ni. Jadi dia boleh hasilkan lebih banyak produk-produk perabot yang lain juga. Itu antara idea-idea yang mungkin boleh kita lihat ataupun terokai ketika mana kita sedang berdepan dengan masalah untuk pembuangan sisa-sisa face mask ini, sisa-sisa klinikal ni, Syazwani. Okey, baik. Itu antara cerita berkenaan paparan harapan di akhbar dan di tempatan. Ini kita nak teruskan dengan cerita vaksin COVID-19 fasa pertama yang mula diagihkan bulan depan. Dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, fasa pertama ini akan diberikan kepada Barisan Hadapan Negara terlebih dahulu. Selepas petugas Barisan Hadapan, proses vaksinasi itu akan diikuti pula dengan golongan-golongan pesakit kronik termasuk buah pinggang, sakit jantung, paru-paru dan diabetes. Tambahnya lagi, kerajaan akan memberi vaksin percuma kepada semua rakyat untuk sasaran 80% penduduk atau bersamaan 26 juta individu. Seperti yang kita sedia maklum sebelum ini, Hafizi dan Hafizi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada memberi jaminan bahawa kerajaan akan pastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat negara ini. Dan apa yang menjadi isu sekarang adalah kerajaan telah secure perjanjian vaksin bersama dengan 5 vaksin, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, BioNTech dan juga Sputnik sendiri. Tetapi muncul pula isu terbaru, antaranya adalah golongan anti vaksin yang dikatakan sangat kritikal dalam pemberian vaksin. Dan kita tahu walaupun vaksin ini belum lagi diberikan secara terperinci sama ada ia boleh secara sukarela ataupun tak, tapi golongan-golongan ini yang menjadi isu-isu dan juga perbincangan hangat di media sosial. Dan golongan anti vaksin ini yang kerap menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998. Ini kata pensyarah undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Zuraini Abdul Hamid, yang menyatakan bahawa sekiranya didapati bersalah, mereka boleh didenda RM50,000, penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Dan bukan itu saja, kes berita palsu juga boleh disiasat mengikut Seksyen 505 kerana kesesaan, dan jika didapati bersalah, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara dan juga denda. Ada perpandangan kerajaan harus ambil tindakan tegas terhadap golongan anti vaksin yang sebarkan berita palsu. Kata beliau, saya lihat isu ini harus disiasat dengan lebih mendalam, dan jika ia mengganggu-gugat keamanan negara dan timbulkan perkara yang tidak baik ataupun ketidakpercayaan terhadap institusi kerajaan dalam isu berkaitan vaksin, mereka ini boleh juga diambil tindakan segera. Jadi Hafizi, ada cadangan-cadangan yang diutarakan oleh pakar-pakar kesihatan. Antaranya adalah dengan memastikan ataupun mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 kepada kesemua 80% sasaran yang kita sasarkan. Dan jika ada sesiapa yang tak diambil vaksin, penguatkuasaan boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Denda ke, dan ada lagi yang lain mungkin. Sebelum ni kalau kita lihat vaksin cacar. Vaksin cacar sebelum ni ada kita wajibkan kepada golongan kanak-kanak untuk ambil. Jika tak ambil, tak boleh masuk ke sekolah. Itu antara pendekatan-pendekatan penguatkuasaan yang diambil. Tapi sebelum kita pergi kepada penguatkuasaan, sudah pasti Syazwani dan juga Hafizi, kita tak maulah pergi sejauh itu. Mungkin kita boleh juga ambil inisiatif lain seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Beliau sendiri akan mengambil vaksin COVID-19
Dan kita boleh juga berikan kelompok pertama ini kepada golongan-golongan yang mempunyai status ataupun berpengaruh, high ranking dan sebagainya. Mufti-mufti, ahli-ahli parlimen, kerajaan ataupun pembangkang supaya orang ramai lebih berkeyakinan tinggi untuk mengambil vaksin COVID-19. Itu antara pandangan-pandangan yang diutarakan oleh pakar-pakar kesihatan negara. Dan ini yang dikatakan dengan kepimpinan melalui teladan. Jadi kita mengharapkan kepada lebih ramai lagi ahli politik terutamanya untuk menerima vaksin ini supaya dapat memberi keyakinan kepada orang ramai untuk mengambil vaksin dan tidak takut mengenai keberkesanan dan juga keselamatan vaksin ini. Dan kita melihat kepada isu satu lagi, iaitu peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Sejak kebelakangan ini kita menyaksikan kes kita telah pun mencapai kepada 2,000 lebih dan sebagainya. 3 hari 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut kita mencapai 2,000 kes. Kita menutup 2020 dengan kes tertinggi lebih daripada 2,500 kes. Dan semalam juga kes nampaknya tinggi juga, masih lagi 2,000 dan sebagainya. Dan di mana Kementerian Kesihatan menjangka kes positif COVID-19 ini mengalami tren peningkatan. Berikutan lebih banyak lagi aktiviti pengesanan akan dilakukan selepas kerajaan telah pun mewajibkan semua pekerja asing di tapak pembinaan dan industri menjalani ujian saringan yang bermula sejak 2 hari lalu. Di mana Menterinya Datuk Seri Adham Baba berkata ujian saringan pekerja asing membabitkan 800,000 orang meliputi wilayah Persekutuan, Selangor Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Sabah. Dan sebelum ini 70,000 pekerja asing telah pun disarin dari Ogos hingga 31 Disember lepas. Dan kita masih mengharapkan lebih banyak lagi majikan dan juga pekerja asing ini menjalani ujian saringan COVID-19 ini kerana Perkeso sendiri telah pun menawarkan mungkin diberikan ada insentif kepada majikan-majikan yang mewajibkan kepada semua pekerja-pekerja asing ini. Mungkin ada yang mendakwa apabila mereka membuat saringan ini, mereka akan diberikan harga potongan sebanyak 50%. Jadi ia sebagai satu usaha daripada kerajaan sendiri untuk menggalakkan majikan supaya menghantar pekerja-pekerja asing ini untuk membuat saringan. Kerana mereka ini adalah golongan yang berisiko. Mereka hidup dalam keadaan yang berhimpit-himpit dalam satu rumah dan sebagainya. Semestinya risiko untuk mereka dijangkiti ini adalah sangat tinggi, Syazwani. Baik Hafizi, dalam Hafizi bercerita peningkatan kes setiap hari. Semalam ini mungkin kabaran agak gembira sedikit di mana dalam tempoh 24 jam lalu sebanyak 3,321 kes sembuh dilaporkan dan ini adalah antara angka kes sembuh yang tertinggi dan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya dari COVID-19 adalah 94,492 kes atau bersamaan dengan 80.5%. Saya kira peratusan ini agak tinggi juga dan hebat, ini petugas memberikan hadapan kita. dan ini memberikan kabar gembira bahawa walaupun kes masih mencatatkan peningkatan yang tinggi tetapi itu kebanyakannya adalah dalam golongan ataupun dalam kelompok pekerja warga asing. Dan daripada jumlah kes sembuh ini kita boleh nampak dan kita boleh lihat bahawa kes ini akan semakin baik dari semasa ke semasa. Ya, dan dalam masa yang sama, sebelum kita pergi lebih dalam kepada perkembangan angka COVID-19 dalam negara dan melihat kepada kluster-kluster, 9 kluster semalam kita kesan, tapi saya nak bawakan perhatian anda kepada sedikit perkembangan di luar negara, iaitu di Rusia. Sebenarnya Rusia, kita tahu dia antara negara yang pertama telah pun keluar ataupun berikan vaksin COVID-19 secara kecemasan kepada rakyatnya, ketika mana ujian fasa terakhir vaksin Sputnik itu masih lagi berjalan, tapi diberikan juga seawal yang mungkin. Dan negara ini semalam juga melakukan perkara yang terbaru, iaitu mereka mengeluarkan sijil elektronik. Sijil elektronik ini dikatakan siapa yang telah pun mengambil vaksin COVID-19, maka sijil elektronik ini akan secara automatik akan keluar dalam profil peribadi mereka dalam sebuah talian. Talian ni dia talian sistem perkhidmatan awam di Rusia itu. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh juga kita pertimbangkan untuk memastikan bahawa siapa yang mungkin telah pun divaksinasi akan dapat satu sijil ataupun pengesahan daripada pihak berkuasa yang mereka telah mengambil. Dan ini penting sebab kita lihat sebenarnya banyak negara-negara mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mungkin akan tidak membenarkan kemasukan
individu yang daripada negara lain sekiranya tidak mengambil vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Jadi Betul. ini antara isu-isu yang sebenarnya perlu kita titik beratkan ketika mana vaksin COVID-19 akan mencengah negara pada bulan Februari nanti. Dan dalam masa yang sama kita ingin membawakan perkembangan mengenai banjir, tapi mungkin kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini, kita akan bawakan mengenai perkembangan banjir di pantai timur negara ini juga melibatkan di negeri Johor. Baik, sejak beberapa hari yang lalu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca buruk di beberapa kawasan terutamanya melibatkan di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu semalam juga Met Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan amaran bahaya iaitu akan menyaksikan hujan lebat bagi setengah kawasan di Johor, begitu juga dengan di Pahang, dan amaran cuaca waspada bagi seluruh negeri Terengganu dan juga seluruh negeri Kelantan. Dan kesan daripada amaran ini kita dapat saksikan juga terjadinya banjir yang tercetus di Johor yang telah pun menjejaskan 5 daerah, iaitu mangsa telah pun meningkat kepada 1,780 orang. Ini perkembangan yang baru kami terima, di mana ia setakat 8 malam tadi, iaitu ada peningkatan selama 780 orang berbanding pada 4 petang semalam. Dan kata Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, R. Vidyanathan, berkata Batu Pahat menyusuli Johor Bahru, Kulai, Keluang dan Kota Tinggi yang dilanda bencana itu, dan terdapat 14 pusat pemindahan sementara PPS dibuka menjadikan keseluruhan 28 PPS beroperasi setakat 8 malam, iaitu 12 di Keluang, Kota Tinggi sebanyak 7, Johor Bahru 6, Kulai 2 dan juga 1 di Batu Pahat. Pak Hafizi, bukan sahaja jumlah mangsa banjir yang terjejas itu meningkat, tetapi semalam kita juga mendapat satu laporan yang agak menyedihkan di mana seorang wanita berusia 59 tahun menjadi korban pertama banjir di Johor, dan perkara ini dimaklumkan oleh Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Akop Siddiq, yang memaklumkan mangsa dikenali sebagai Halijah Majid. Menurut beliau, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.39 tengah hari semalam yang memaklumkan terdapat mangsa lemas di Kampung Contoh Keluang, dan setibanya pasukan keluaran operasi PKO di tempat kejadian didapati terdapat seorang mangsa terjatuh ke dalam longkang sedalam 7 kaki yang dipenuhi air dan lemas di kawasan tersebut. Kemudian mangsa dijumpai dan dibawa naik ke kawasan yang selamat oleh orang awam, dan daripada tindakan itu pihaknya bertindak memberi bantuan kepada mangsa, tetapi duka cita Kementerian Kesihatan setibanya di lokasi mengesahkan mangsa maut di tempat kejadian. Saya kira ini adalah antara perkongsian yang perlu kita mengambil iktibar, sebab seperti yang dimaklumkan oleh Met Malaysia, beberapa kawasan lain yang akan terjejas. Jadi ini adalah amaran dan juga kita perlu bersikap waspada. Betul. Dan lebih berhati-hatilah, terutamanya di kawasan-kawasan yang terjejas. Ya, betul tu. Dan sentiasa berwaspada. Kita semua ada telefon bimbit masing-masing. Tengok berita-berita, tengok info-info terbaru daripada Met Malaysia. Kawasan anda sama ada terjejas ataupun tidak. Apa kemungkinan persediaan-persediaan sebelum berlakunya banjir dan sebagainya. Ketika mana kita berdepan dengan era pandemik COVID-19, mungkin ada perubahan-perubahan SOP-SOP tertentu yang perlu kita patuh nanti. Okey, selain pada COVID-19, selain pada banjir, ada lagi satu perkara ataupun isu keselamatan yang menjadi kebimbangan, terutama mereka di kawasan Sarawak, kerana difahamkan pada hari 2 hari lepas kita dikejutkan dengan berita 9 keluarga maut apabila kenderaan pacuan 4 roda naiki mereka terjatuh di sebelah ataupun berdekatan dengan feri terbabit ketika mana menunggu feri untuk menyeberangi sungai di Batang Lupa. Dan semalam Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing menyatakan bahawa ada 3 garis panduan SOP yang akan dikuatkuasakan serta-merta Kerajaan Sarawak bagi mengekang tragedi mengorbankan 9 nyawa
di pangkalan jeti Triso di Sungai Batang Lupa daripada perkara ini berulang. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Pelabuhan dan juga Infrastruktur berkata SOP pertama akan diambil tindakan segera adalah membina pagar penghadang di setiap tanjakan pangkalan feri. Dengan adanya pagar ini, setiap kenderaan di tanjakan yang berdepan sebarang masalah teknikal tidak akan terjatuh ke dalam sungai. SOP kedua pula adalah hanya pemandu dibenarkan berada di dalam kenderaan ketika mahu memasuki feri dan semua penumpang lain perlu keluar daripada kenderaan. SOP ketiga adalah kerajaan negeri menetapkan setiap pangkalan jeti di negeri itu mesti dikawal selia oleh pengawal. Ini kerana katanya pengawal yang ditugaskan mesti memberi arahan sebaik mungkin bagi membimbing pemandu sebelum dan selepas memasuki feri. Keperluan menjadikan pengawal ini penting kerana mereka akan bertindak sebagai kata putus kepada pengguna mengawal setiap kenderaan keluar masuk. Dan kalau kita imbas sedikit, kejadian pada pukul 3.15 petang Jumaat, 9 sekeluarga maut selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaki mereka terjunam di Sungai Batang Lupa di daerah Sebuyau. Itu antara SOP, 3 SOP yang telah pun dikuatkuasakan untuk mengelakkan tragedi yang sama berulang. Dan kita lihat juga jambatan yang akan menghubungkan Sungai Batang Lupa itu akan mula sejak dikatakan pada tahun 2025. Jadi ia adalah masa yang begitu panjang lagi. Saya kira dengan SOP ini adalah sebagai pelan jangka pendek, pelan sederhananya perlu kita tingkatkan juga untuk memastikan bahawa tiada lagi kemalangan yang melibatkan nyawa kerana ini adalah perkara yang serius. Ya, betul. Dan isu yang kita ingin kupaskan adalah mengenai isu keselamatan. Tahap keselamatan apabila pengguna-pengguna menggunakan kemudahan pengangkutan awam seperti feri ini dan sebagainya. Dan baru-baru ini juga kita lihat setelah YBKJ nampaknya kemalangan, barulah ada tindakan-tindakan disusuli oleh pihak yang berwajib untuk membetulkan jalan dan sebagainya. Dan disebabkan oleh adanya tragedi ini, maka barulah SOP-SOP baru nak dirangka dan sebagainya. Dan semestinya sebelum berlaku kejadian apa-apa ini, kerajaan ataupun agensi-agensi yang terlibat harus memerhati kepada segenap isu-isu yang membelenggu rakyat, terutamanya apabila mereka mengadukan kepada anda semua, anda harus mengambilkan tindakan dengan segera, bukan melibatkan kepada kes yang besar, tragedi yang besar seperti ini. Begitu juga dengan kes melibatkan VIP, barulah nak mengambil tindakan dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan, perlu kita berikan perincian mengenai isu keselamatan, terutama yang melibatkan penggunaan kemudahan-kemudahan awam ini. Dan satu lagi kita bawakan juga mengenai projek HSR yang terpaksa dibatalkan, dan ini tuntutan daripada kerajaan Johor, iaitu mahu projek HSR untuk diteruskan. Katanya Johor mahu projek kereta api berkerujuan tinggi HSR diteruskan biarpun jajaran baru tidak melibatkan Singapura. Bagaimanapun kerajaan negeri tidak menghalang pelaburan dari Republik itu sekiranya ia dilaksanakan. Dan kata Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad berkata penamatan HSR memberikan peluang kepada kerajaan pusat untuk melihat semula dan juga membuat kajian mengenai projek berkenaan. Syazwani. Ya, Syazwani dan juga Hafizi sebenarnya ada basikal kedua-duanya. Saya je yang tak ada basikal. Jadi Syazwani juga Hafizi, anda berdua perlu patuhi beberapa langkah keselamatan yang diambil oleh PDRM berkenaan dengan sekiranya nak menunggang basikal di sekitar Putrajaya bermula 9 Januari 2021. Jadi saya biarkan Syazwani yang bacakan kerana dia ada basikal. Saya ada basikal tapi belum lagi nak cuba, tapi mungkin selepas minggu hadapan saya perlu pastikan beberapa ciri-ciri keselamatan termasuk adanya pemasangan loceng, lampu dan brek. Perkara ini ditegaskan oleh Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Muhammad Fazil Ali yang memaklumkan individu yang didapati bersalah akan dirujuk ke mahkamah dan boleh dikenakan denda maksimum RM2,000. Katanya penguatkuasaan dibuat untuk memastikan keselamatan penunggang basikal di Putrajaya yang semakin menjadi tumpuan dengan anggaran 1,000 orang berbasikal pada hari Minggu. Jadi sekiranya anda ingin meneruskan aktiviti berbasikal minggu hadapan, jadi pastikan beberapa ciri keselamatan ini perlu ada. Mungkin Hafizi dah siapkan semua ciri-ciri keselamatan itu? Dan ada juga netizen yang mendakwa, netizen yang kata bukan saya walaupun saya penunggang basikal, netizen yang mengatakan mengapa perlu dipasang loceng dan sebagainya. Namun kita melihat kepada aspek keselamatan dan mungkin polis juga mempunyai reason ataupun mungkin mempunyai pendapat dan juga ada sebabnya mengapa loceng itu perlu dipasang untuk memastikan orang di hadapan tahu kewujudan kita di belakang. Kadang kita tak ada side mirror. Kadang bila orang yang mungkin mereka ni tak pernah bawa motor,
daripada bawa kereta tiba bawa basikal, dia orang tak tahu, perlu pandang ke belakang dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan mengenai SOP berbasikal, terutama yang di peringkat Putrajaya. Boleh juga jual aiskrim kering-kering kan. Jual roti. Roti. Okey, baiklah, banyak lagi sebenarnya perkembangan di astro.com yang anda boleh saksikan dan juga buletin-buletin awal seterusnya yang akan kami bawakan kepada anda dalam dan juga luar negara, isu-isu yang perlu anda tahu untuk boleh sama-sama kita bincangkan bersama rakan-rakan dan juga keluarga ketika mana kita hari ini mungkin hari terakhir cuti Panjang. tahun baru, cuti tahun Long baru weekend orang daripada Christmas yang lepas. Jadi selamat bekerja kepada anda semua untuk hari esok dan sekian daripada kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.